Cepat bahagian untuk dikafankan pula korang, terjadi satu lagi kejadian yang pelik. Sebab apa akak cakap pelik? Sebab Kak Munah ni dia dah ukur mengikut pada ketinggian jenazah ni, mengikut badan jenazah ni, tak kain kapan kan. Tapi bila dia nak pasangkan kain kapan pada jenazah ni, kain kapan tu tak cukup. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa like, share dan follow untuk channel akak. Hari ni akak nak share dengan korang satu kisah benar yang dikongsikan oleh salah seorang daripada subscriber yang mengisahkan tentang keadaan ataupun pengalaman seram yang dilalui oleh seorang wanita semasa menguruskan satu jenazah. Kalau korang nak tahu macam mana kisah dia, korang kena stay tune dengan akak. Kisahnya berlaku di satu negeri di utara tanah air. Lebih kurang 2010 kejadiannya berlaku. Jadi masa tu seorang petugas menguruskan jenazah bernama Kak Munah bersama dengan satu tim dia ni. Memang tugas dia menguruskan jenazah lah kan. Dia merupakan wakil daripada daerah tempat tinggal dia untuk menguruskan jenazah, sama ada di tempat beliau sendiri ataupun di daerah-daerah lain yang memerlukan bantuan beliau. Jadi beliau ni bukan sahaja menguruskan jenazah untuk kawasan tertentu sahaja, malah beliau ni juga menguruskan jenazah yang tidak dituntut di hospital jika dipanggil oleh pihak hospital untuk membantu menguruskan jenazah tersebut. Dan dia juga menguruskan jenazah yang ingin diuruskan oleh mana-mana pihak ahli keluarga yang menuntut jenazah di hospital. Jadi pendek kata, pengalaman dia sangat banyak. Dan pengalaman dia yang paling orang kata mencabar bila dia menerima satu jenazah kes bunuh. Jenazah tersebut ditemui dalam keadaan rentung di satu tapak pembuangan sampah. Jadi atas pengalaman, orang kata kebolehan Kak Munah ni sendiri, dia telah pun orang kata diberi kepercayaan lah untuk menguruskan jenazah-jenazah tu. Sama ada jenazah yang sempurna atau tak sempurna dan sebagainya, jenazah kemalangan dan sebagainya. Suatu hari, Kak Munah ni dia share pada subscriber ni, dia ada satu pengalaman mistik di mana dilalui semasa menguruskan satu jenazah wanita tua. Cuba korang bayangkan, jenazah wanita tua dalam lingkungan umur 80 tahun akan diuruskan oleh tim Kak Munah ni. Okey, Kak Munah ni dia ada 3 orang tau, termasuk dia, satu pemandu van jenazah, satu pembantu dia dan juga diri dia sendiri yang akan menuju ke satu rumah untuk menguruskan jenazah wanita tua tersebut. Okey, akak bagi gambaran dulu macam mana tempat yang akan dituju oleh Kak Munah ni. Okey, rumah jenazah yang bakal diuruskan ni berada di tengah-tengah bendang, tengah-tengah sawah padi. Maksudnya rumah dia ni bukan berada di sebelah jalan besar ataupun di kawasan yang senang untuk mereka ni tuju kan. Jadinya dia punya keadaan dekat situ, jalan raya dia bukan jalan raya yang macam kita ni yang senang nak lalui. Dia terpaksa lalui jalan batas yang berlecak-lecak. Bukanlah jalan kaki dengan van, tapi jalan tu memang menduga untuk tim diorang ni pergi ke rumah arwah. Okey, jadinya Kak Munah ni dia standby awal. Memang dia orangnya yang menepati masa sangat-sangat. Dia akan mulakan perjalanan dia dengan tim dia dalam lebih kurang pukul 8.45 pagi. Sebab
jenazah tu meninggal pada malam sebelumnya. Maksudnya malam sebelum pagi dia nak pergilah kan. Jadinya pukul 8 dia dah terpacak dekat masjid di daerah dia. Di daerah Kak Munah ni untuk buat persiapan, mengambil kelengkapan untuk menguruskan jenazah tersebut. Jadi bila dah kumpul, ngongek-ngongek semua, lebih kurang 8.45 minit yang dijanjikan, beliau pun memulakan perjalanan daripada daerah beliau menuju ke daerah sebelah. Daerah sebelah je, tak jauh mana pun. Daerah sebelah untuk menuju ke rumah jenazah tersebut arwah lah. Jadinya kalau korang nak tahu jarak di antara daerah Kak Munah ni ke daerah sebelah tu tak sampai pun 5 km. Korang boleh bayang tak berapa tempoh masa yang diambil untuk menuju ke sana. Tapi yang jadi pelik dan hairannya, bila van jenazah bersama dengan Kak Munah dan pembantu dia menuju ke sawah tersebut, nak masuk ke dalam tu, dia jadi satu pandangan yang orang kata tak nampak apa-apa tau. Maksudnya sebelum ni diorang lalu, diorang memang nampak ada macam perkampungan, ada rumah apa semua. Tapi kali ni diorang tak nampak ada apa-apa, macam kosong. Tapi kalau diikutkan kepada butiran-butiran yang diberikan tentang perjalanan diorang, maksudnya ke mana diorang nak pergi, memang itulah simpang yang perlu diorang masuk ke dalam sawah tu untuk sampai ke rumah arwah ni. Kak Munah ni membacalah ruqyah untuk membuka jalan. Orang kata mungkin pandangan dia ditutup. Dia baca ruqyah, dia baca apa yang boleh dibaca, dan kemudiannya dia nampak, dia mula nampak memang ada satu, orang kata perumahan lah, macam mana kampung lah di seberang sana, sebab jauh kan. Jadi bila jalan tu dia dah nampak, dia pun bersama dengan pemandu dia pun menujulah ke jalan tersebut. Tapi kan korang, berlaku lagi satu perkara pelik. Bila pemandu dia tu pusing-pusing dekat sawah tu hampir 1 jam, lorong apa pun tak nampak. Maksudnya lorong nak menuju ke tempat lain tu tak ada. Mereka duk pusing kat dalam tu je macam tu. Jadinya Kak Munah ni pun sekali lagi dengan pemandu dia ni, dengan pembantu dia ni, sambil orang kata bergerak untuk menuju ke destinasi sambil membaca apa yang patut. Sampailah diorang nampak satu masjid tau. Masjid tu, diorang terus tuju ke masjid tu, dan diorang rasa macam alhamdulillah, syukur dapat juga jalan, orang kata penyelesaian untuk masalah diorang. Tak tahu kat mana rumah arwah ni kan. Jadi bila dia pergi ke masjid tu, sampai di depan masjid tu, pemandu van tu turun daripada masjid nak carilah orang-orang masjid. Sebab kalau diikutkan pada kampung-kampung kita atau tempat kita, bila ada satu-satu kematian, mestilah surau atau masjid menjadi tumpuan untuk mereka berkumpul. Orang kata nak membincangkan macam mana, nak kebumikan macam mana, nak itu, nak ini kan, mesti ada dekat surau atau masjid orang yang berkumpul. Tapi korang jadi bingungnya untuk mereka ni, bila tak ada orang langsung dekat masjid tu, langsung tak ada kelibat orang kat masjid tu, dia orang macam terpaku tau. Terpaku macam nak menunggu orang, nanti lambat pula. Jadi dia bercakap, tak apalah, kita teruskan perjalanan kita cuba lagi cari, takut ada orang yang boleh bantu kita untuk tunjuk jalan. Okey, mereka pun meneruskan perjalanan mereka, menaiki van, merentas lagi batas-batas di sawah tu. Sampailah mereka ternampak satu pakcik tua ni tau. Satu pakcik tua ni berbasikal, sedang orang kata melalui tempat tu lah kan. Orang kata sama-sama nak menyusul tempat yang sama kan. Jadi pemandu van tu berhenti, dia bagi salam pada pakcik tu, dia turun van bagi salam. Dia bertanya kepada pakcik tu rumah sekian-sekian yang dia nak tuju untuk menguruskan jenazah sekian-sekian. Jadi pakcik tu pula jadi pelik tau. Pakcik tu pula tanya dia, saya tahu rumah ni dekat mana nak. Dia cakap macam tu kan. Tapi saya tak tahu pula ada kematian kat rumah tu. Sudah. Jadinya sepatutnya penduduk kampung tu sendiri, tempat tu sendiri, sepatutnya lebih tahu dulu tentang kematian kat rumah tu. Tapi pakcik ni tak tahu. Pakcik ni pula tanya dekat Kak Munah dengan pemandu ni. Lagi bingung lah Kak Munah dengan pemandu dengan pembantu dia ni. Jadi tertanya-tanya, terbaliklah pula kan. Jadi bila pakcik tu bagi tahulah lorong tu, masuk lorong ni kena lalu tali air tu, tali air ni, rupanya rumah yang diorang lalui, jalan yang diorang dah lalui tu, rumah tu diorang dah lalu, diorang dah jumpa, diorang
berpusing tu tempat yang sama, tapi tak tahulah kenapa pandangan dia orang tak nampak tahu dekat rumah tu. Macam mana nak nampak? Rumah yang dia orang lali tak ada langsung rumah yang menunjukkan ada kematian. Yalah, kalau korang fikirkan, bila rumah yang ada kematian mestilah ada orang yang ramai berkumpul, lepas tu ada kenderaan yang banyak, tapi rumah ni clear, tak ada apa, macam seolah-olah tak ada apa-apa pun yang berlaku. Jadi dia pun ikutlah pandu arah yang pakcik tu bagi menuju ke rumah tu. Sampai di rumah arwah lebih kurang pukul 11. Korang bayangkanlah, perjalanan mereka sepatutnya tak ambil masa 1 jam pun ke rumah arwah. Tapi kalau dikira daripada pukul 8.45 dan mereka sampai pukul 11, ia agak mengambil masa yang sangat lama. Dia sampai ke satu rumah yang sangat cantik, yang sangat besar rumah dia, rumah orang kaya kata dia. Dan dia berhenti betul-betul di depan rumah tu. Senang, dipermudahkan betul-betul menghadap depan rumah tu. Tapi kan, dekat rumah tu memang betul lah, tak ada orang. Tak ada orang yang berada di luar rumah. Dia pun orang kata turun daripada van tu bertiga ni, kira memandang-mandang, tercengang juga, kebingungan lah kenapa. Orang kata ni lah first time dia pergi menguruskan jenazah di rumah ahli keluarga yang macam tak ada nampak apa-apa perubahan pun. Jadinya bila dia bertanya pada tuan rumah lah, betul ke rumah ni adalah rumah yang bakal diuruskan jenazah tuan rumah ni. Jadi tuan rumah dia, maknanya suami kepada arwah ni, bagi tahu dalam keadaan muka yang orang kata tak ada rasa sedih ke apa, bagi tahu memang betul lah, inilah rumah yang nak diuruskan jenazahnya. Dengan bacaan bismillah, Kak Munah dan pembantu dia pun masuklah ke dalam rumah ni. Korang bayangkanlah korang, masa dia nak jejak kaki masuk ke dalam rumah tu, automatik dia punya dia punya bulu roma meremang. Dia punya perasaan tu jadi macam ada sesuatu. Memang dia yakin ada sesuatu. Masa tu pembantu dia cuek dia dan dia faham apa yang cuba disampaikan pembantu dia. Memang satu perasaan yang bila kita pergi satu tempat yang kita rasa meremang, dia akan cuba menyampaikan apa yang dia rasa meremang tu. Tapi nak atau tak, amanah tak amanah, dia pun kena masuk dalam rumah tu, teruskan menguruskan jenazah tu dalam keadaan yang dah rasa sedikit berat hati, tahu. Jadi bila masuk rumah tu, dia tengok dalam keadaan rumah tu, jenazah tu terkujur di satu sudut, di mana di sekeliling jenazah tu tak ada pun ahli keluarga yang orang kata tertumpu pada jenazah tu nak bacakan apa yang patut pada jenazah tu, tak ada. Yang dia nampak ada lebih kurang 10 orang, lebih kurang macam tu, ahli keluarga yang berada di sudut-sudut yang jauh, tapi tak menunjukkan respon yang dia sedih ataupun yang dia orang kata rasa sebab ke apa-apa je lah, mana tak tertumpu pada jenazah tu. Tak apalah, jadi tanggungjawab dia pun minta izin untuk buka kain jenazah untuk tengok jenazah. Jadi masa Kak Munah buka penutup jenazah, Kak Munah dah terkejut sebenarnya. Sebab kalau diikutkan pada maklumat yang diberikan, usia arwah ni lebih kurang 80 tahun. Tahu korang? Tapi Kak Munah buka, Kak Munah nampak susuk tubuh, maknanya wajah seorang wanita yang berusia lebih kurang 20-an. Maksudnya memang nampak ketara macam anak dara, tau. Anak dara yang macam mana cakap, nampak muda sangat, dengan kulit muka yang langsung tak berkedut, dengan wajah yang sangat cantik. Korang, cantik, manis, macam tu lah kan. Terpikat, orang kata kalau kita tengok tu, kita rasa macam, oh cantiknya dia ni, macam tu. Tak terasa langsung macam nenek-nenek macam tu. Jadi Kak Munah pun tak apalah, kita teruskan. Masa tu pembantu dia pun ikut je lah dia kan. Bila dibawa ke bilik air jenazah tersebut, korang bayangkanlah, jenazah yang nipat ni sensitif lah sikit kan, tapi kita terimalah ia sebagai satu pengajaran untuk kita. Sebab bila nak mandikan jenazah ni, of course lah kita kena tengok 100% dari atas sampai bawah. Tapi yang orang kata menjadi satu perkara yang pelik, bila jenazah ni tak berupa langsung seperti wanita tua, malah kelihatan sangat muda dan sangat cantik dari atas sampai bawah. Dia tak ada lagi menunjukkan apa-apa perubahan pada wajah, pada badan arwah ni.
Jadi untuk siraman air yang pertama, untuk Kak Munah ni nak mulakan memandikan jenazah, Kak Munah membacakan doa-doa. Itu basic lah kan, untuk orang kata apa, untuk tidak menyiksa arwah ni. Jadi Kak Munah baca apa yang patut. Untuk siraman air yang pertama, korang cuba korang bayangkan, bila siram air tu kelihatan satu asap. Maknanya bila siram air tu, badan arwah ni mengeluarkan asap, seolah-olah macam Kak Munah ni sedang menyiram air panas tau. Korang boleh bayangkan tak keadaan macam tu? Jadi Kak Munah ni terkejut, pembantu dia pun terkejut. Jadi apa yang boleh dibuat untuk membantu arwah ni, memudahkan arwah ni? Sekali lagi Kak Munah dengan pembantu dia membacakan apa yang patut, membacakan ayat-ayat Quran yang bersesuaian. Jadinya bila dah baca, bila cuba jirus untuk jirusan yang seterusnya, alhamdulillah keadaan tadi menghilang. Tapi kan korang, wajah wanita cantik tadi, maknanya arwah yang kelihatan muda, cantik tadi, tiba-tiba berubah selepas air siraman yang kedua. Maknanya selepas air siraman yang berasap tadi, air siraman yang kedua semakin mudah untuk dimandikan. Tapi jenazah ni menjadi jenazah yang kelihatan berubah ke arah tua. Maksudnya tiba-tiba wajah jenazah ni dia jadi macam berkedut tau. Daripada muda tegang cantik, tiba-tiba jadi berkedut. Lepas tu mata dia yang tertutup, pada asalnya tertutup, tiba-tiba nampak macam terbuka. Macam bukan nampak macam lah, memang terbuka, tiba-tiba terbuka. Lepas tu kan, yang paling menyeramkan, Kak Munah dan pembantu ni dengar bunyi berdehem, lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Takkan korang takut kalau korang berada tempat tu, jenazah boleh keluarkan bunyi macam tu? Lepas tu kiranya Kak Munah ni dia dah biasa handle macam ni. Kalau handle orang kata jenazah-jenazah yang mengerikan pun dia dah biasa, ni kan pula jenazah yang macam ni. Jadi dia pun teruskan membaca, tak henti dah orang kata membaca sepanjang perjalanan tu untuk menguruskan jenazah. Bila jenazah tu berubah dari segi kulit, dari segi rupa, dari segi orang kata kalau kita tengok fizikal yang cantik tu, berubah jadi wanita tua yang sangat menyeramkan. Korang cuba bayangkan, yang orang kata yang dengan mata terbeliaknya. Lepas tu jenazah tu mengeluarkan satu cecair tau daripada mulut dia, cecair yang berwarna kuning. Macam tu lah. Cecair tu sangat busuk. Orang kata cecair yang tak menyenangkan kepada Kak Munah dengan pembantu dia ni. Jadi untuk proses sempurnakan jenazah ni perlu dipercepatkan supaya tak orang kata melarat lah benda tu kan. Jadi dia cuba mandikan, cuba bersihkan, tapi apakan daya, kira cecair tu tak nak berhenti. So dia kena teruskan juga. Jadinya bila dia mandikan apa semua, uruskan apa semua dengan pembantu dia ni dan beberapa orang lah yang dia minta untuk membantu dia, selesailah urusan untuk memandikan jenazah. Jadi jenazah pun dibawa kembali ke tempat baring tadi dan dibaringkan untuk dikafankan. Okey, part bahagian untuk dikafankan pula korang, terjadi satu lagi kejadian yang pelik. Sebab apa akak cakap pelik? Sebab Kak Munah ni dia dah ukur mengikut pada ketinggian jenazah ni, mengikut badan jenazah ni, kain kapan kan. Tapi bila dia nak pasangkan kain kapan pada jenazah ni, kain kapan tu tak cukup. Seolah-olah jenazah ni makin tinggi. Logik ke korang jenazah boleh jadi makin tinggi? Macam tu lah seolah-olah kan. Jadi bila dia angkat ke kepala, dia mula dah singkat di kaki. Bila angkat tarik ke kaki, mulalah singkat di kepala. Jadi nak atau tak, benda ni mesti dipercepatkan. Kak Munah ni perlu menyambung kain kapan tersebut untuk menutupi keseluruhan tubuh arwah ni. Jadi sekali lagi mulutnya terkomak-kamik dengan pembantu dia membacakan apa yang patut. Dan ini pengalaman dia menguruskan jenazah yang mulut dia tak berhenti untuk berzikir, untuk baca macam-macam semua. Dan dalam keadaan macam tu, alhamdulillah dibantu oleh Allah, sempurna jenazah tu dimandikan, orang kata dikapankan. Jadi
selesailah tugas untuk Kak Munah ni dengan tim dia kan. Jadi bila dah selesai semua, jenazah dimasukkan ke dalam keranda untuk dibawa keluar, untuk dibawa ke tanah perkuburan. Ceritanya sekarang ni korang, masa jenazah termasukkan di dalam keranda tersebut, ramai-ramai lah datang. Ramai tak ramai pun, sebab yang berada kat situ pun tak ramai pun untuk angkat jenazah tu. Jenazah tu tak dapat dikeluarkan daripada ruang tempat dia berada tu tau. Cuba kau bayangkan macam mana. Cuba, pintunya besar tau, pintu rumah besar, tapi cuba kau fikir, pintu besar tak boleh keluar. Kalau kita kan biasa boleh keluar, tapi tak tahulah kenapa dia jadi macam pusing kiri, tak boleh pusing kanan, tak boleh nak keluar straight, tak boleh. Ada je lah yang tersangkut. Susah sangat dia nak orang kata nak boleh keluarkan daripada rumah tu. Korang mesti pernah dengar, sebab akak pun pernah dengar keadaan macam ni. Memang benar-benar berlaku. Jenazah macam tak nak keluar tau daripada rumah. Jadinya keranda dia tu tersangkut sana, tersangkut sini, badan yang mengangkat tersangkut sana, tersangkut sini. Jadi nak tak nak, jenazah terpaksa diturunkan, dikeluarkan daripada keranda, diasingkan keranda tersebut keluar dulu. Lepas tu angkat pula jenazah keluar, masukkan balik ke dalam keranda. Cuba korang bayangkan betapa siksanya arwah ni nak melalui benda tu. Kerana saat-saat macam ni lah, saat-saat yang orang kata banyak orang kata kalau boleh lah kita kena berlembut dengan jenazah. Sebab apa yang dirasai kita takkan rasai, tapi sangat menyakitkan. Okey, jadinya bila jenazah tu dah duduk dekat kawasan, orang kata ada satu beranda atau beranda orang kaya macam mana, cantik kan, letak kat beranda tu, kiranya mana van yang nak meneruskan proses untuk pergi ke tanah perkuburan. Diorang pun terpinga-pinga. Bila diorang call, rupanya van jenazah untuk menguruskan jenazah ni tak dapat datang. Tunggu tak dapat datang. Untuk pengetahuan korang, akak nak bagi tahu, untuk tim Kak Munah ni, van jenazah, pemandu jenazah lah, dan Kak Munah serta pembantu dia ni sebenarnya ditugaskan untuk sampai part bahagian ni sahaja. Untuk urusan seterusnya, mereka ahli keluarga sendiri yang kena uruskan untuk hantar ke tanah perkuburan. Itu dah tak termasuk dalam orang kata bidang kerja, orang kata bidang pengurusan Kak Munah lah. Jadi bila pemandu van jenazah ni, dia macam tengok jenazah ni pun dalam keadaan macam tu kan, dengan bau dia, dengan apa semua tu kan. Jadi dia volunteer lah, dia kira macam dengan rendah diri, dengan volunteernya dia ingin tolong ahli keluarga ni untuk hantar jenazah ni ke tanah perkuburan. Jadi bila diberitahu macam tu, legalah ahli keluarga dia ni. Jadi berlakulah proses di mana nak angkat jenazah ni daripada tempat dia dalam keranda tu menuju ke dalam van pula. Dekat situ pun satu lagi dugaan dia, kalau korang nak tahu. Sebab apa? Basic lah kita selalu dengar kan, jenazah yang berat. Dan kali ni jenazah ni kejadian ni berlaku kepada tim Kak Munah ni. Jenazah ni memang berat, sampai kan diorang terpaksa angkat jenazah ni dengan 14 orang. Itu pun memang dah, orang kata dah habis-habis angkat dah tu. Kira sangat-sangat susah nak angkat. Digambarkan seolah-olah jenazah ni sendiri memang takkanlah dia kata dia tak nak ke tanah perkuburan, tapi macam seolah-olah tak dibenarkan untuk ke tanah perkuburan. Okey, jadinya bila usaha dengan bacaan dan bantuan daripada orang kat situ lah kan, jadi jenazah ni boleh diangkat. Alhamdulillah mampu diangkat ke atas van jenazah, dan pengurusan jenazah diteruskan oleh pemandu jenazah Kak Munah ni bersama dengan yang lain-lain dan ahli keluarga ke tanah perkuburan. Jadi Kak Munah dengan pembantu ni tak ikut. Jadi dia pun menunggu di rumah arwah. Bila dia menunggu di rumah arwah, dia berada di dalam rumah, takkan tuan rumah nak suruh menunggu kat luar rumah pula. Jadi dia duduk dalam rumah tu, sambil-sambil duduk apa semua, terasalah pembantu dia ni nak ke tandas, nak terkencing. Bila dia nak ke tandas, dia pun rasa tak sedap, rasa macam mana nak cakap, rasa meremang, rasa bulu tengkuk ni naik, rasa ada something yang tak kena. Jadi dia minta lah
Kak Munah ni temankan dia ke tandas. Jadi Kak Munah ni kata tak apalah kan, dia dah penat apa semua. Jadi Kak Munah ni dengan pembantu dia pun menujulah ke tandas. Bila dia menuju ke tandas, dia tertumpu kepada satu pandangan yang menakutkan. Dia tengok dekat tempat untuk mandikan jenazah tersebut, dia nampak ada 2 biji mata yang berwarna merah sedang memerhatikan mereka berdua. Korang bayangkanlah, mata tu memerhati. Sebenarnya mata tu dah memerhati sekian lama. Dia daripada mula-mula dia orang masuk rumah tu lagi, dia orang dah rasa tak sedap, dia rasa diperhatikan, memang itu realiti dia. Tapi kali ni mata tu menunjukkan diri dia, tahu, nampak merah jelas daripada tandas tersebut. Bila mata tu mula menunjukkan wajah dia, korang bayangkanlah, pembantu Kak Munah menjerit tiba-tiba. Sebab apa? Apa yang dia nampak dalam tandas tu adalah lembaga yang menyerupai betul dengan rupa paras arwah, dengan bentuk badan arwah. Lembaga yang dilihat menyerupai dengan arwah tu kelihatan sedang mencangkung dengan lidah yang terjelir mencecah sehingga ke lantai korang. Cuba korang bayangkan, bila Kak Munah dengan pembantu dia ni nampak pembantu dia menjerit sehingga pingsan, korang bayang. Kalau kita, kalau akak pun, kalau akak nampak, tentu akak akan menjerit sekuat hati. Bila dia pingsan, Kak Munah ni minta air untuk rukiahkan air tu, untuk orang kata membantu pembantu dia lah. Jadi bila dia dapat air tu, dia baca apa yang patut, dia pun merenjis-renjiskan air kepada wajah pembantu dia. Pembantu dia pun membuka mata, tangan dia ni menyapa macam memegang, orang kata memegang dalam ketakutan tu tak? Memegang kepada Kak Munah ni, sambil mulut dia terketar-ketar. Dia cakap, Kak Munah, kita baliklah Kak Munah. Saya dah tak boleh nak duduk lama dekat sini Kak Munah. Saya dah tak tahan, dia cakap. Dia tak tahan. Rupanya korang, masa mandikan jenazah tu, pembantu dia sebenarnya dah memang nak keluar daripada bilik tu. Dah tak boleh nak lalui benda tu. Sebab masa mandikan jenazah ni, dia nampak jelas pandangan mata jenazah ni seolah-olah macam memahati pada dia. Jadi kita pun macam ketakutan lah kan. Masa tu memang dia dah letak air sebenarnya pembantu dia nak keluar, tapi Kak Munah ni sempat tarik tangan dia. Kak Munah ni minta dengan pembantu dia untuk teruskan juga. Kita kena juga sudahkan apa yang kita dah mulakan. Jadi pembantu dia tak nak dalam keadaan terketar-ketar, teruskan. Itu yang sebab bila kali kedua dia nampak sendiri lembaga tu, dia dah tak boleh nak apa, dia all out, dia memang pingsan. Macam tu. Jadi dalam keadaan yang ketakutan, Kak Munah sendiri pun sebenarnya takut, dia cakap. Tapi dia cuba bertahan. Sebab kalau dia pun menunjukkan ketakutan dia, pembantu dia bukan setakat pingsan je kot. Jadi dia pun minta, orang kata, ajak pembantu dia untuk berada di luar rumah. Sebab tak selesa berada dalam rumah korang. Sebab benda tu macam memerhati dia, macam tak suka dia. Bila berada di luar rumah, keadaan agak reda lah sikit daripada kelang kabut tadi dengan keadaan pembantu dia yang pingsan semua kan. Jadi bila keadaan reda, korang bayangkanlah masa dia orang tengah duduk, dia orang tengah, orang kata, dalam sawah, kat tempat sawah kan, sawah yang terbentang cantik, angin dia sepoi-sepoi apa semua kat depan tu kan, memang rasa seronok, orang kata rasa macam tenang, sedikit tenang apa semua kan. Dalam-dalam dia rasa macam okey lah daripada duduk dalam rumah tu kan. Kira perasaan dia pun dah rasa sedikit tenang apa semua. Tiba-tiba Kak Munah merasakan yang bahagian peha dia digigit sesuatu. Bila dia cuba macam kata meraba-raba lah dekat peha dia, dia rasa macam kesakitan tu macam memang betul macam digigit. Lepas tu dalam hati dia cakap mungkin semut ke kerengga ke gigit dia kan, apa disapu-sapu macam tu. Tapi kesakitan tu bukan dia je rasa tau, pembantu dia pun rasa. Pembantu dia pun cakap benda yang sama. Macam, Kak Munah, saya ni rasa macam badan saya ni digigit-gigit aja, macam bila saya periksa tak ada pun semut ke apa semua. Kak Munah pun kumat kamit lagi. Dan kali ni Kak Munah yakin sangat yang rumah ni, arwah ni ada sesuatu rahsia. Maksudnya ada sesuatu di kawasan rumah ni yang berkaitan dengan arwah ni. Tapi Kak Munah tak adalah nak bagi tahu ke ahli keluarga kan. Jadi tunggu, alhamdulillah sampailah pemandu van Kak Munah ni ke rumah tersebut. Selesailah urusan pengemumian arwah ni.
Jadi Kak Munah pun minta diri apa semua, orang kata beradab lah kita kata kan, walaupun kita rasa rumah tu, kita tengok keadaan orang kata sekeliling tu macam pelik je ahli keluarga ni, macam suka tak suka, macam tak rasa apa pun dengan arwah ni meninggal kan. Jadi itu kira macam kalau kita rasa macam tak menghormati lah pada arwah ni. Tapi tak apalah, biarlah urusan kita selesaikan, kita balik. Bila balik, masa perjalanan balik korang, sebelum keluar daripada kawasan sawah lah, maksudnya cerita ni tak diceritakan di kawasan sawah kan. Kalau cerita lagi kan sesat lagi rasanya kat dalam tempat tu. Jadi bila dah keluar daripada kawasan sawah tu, barulah pemandu Kak Munah ni menceritakan apa yang berlaku di tanah perkuburan. Pemandu van jenazah Kak Munah juga ada bagi tahu bahawa semasa mereka nak solatkan jenazah tu tak boleh dibawa masuk ke dalam masjid kat tempat tu. Maksudnya dia ulang perkara yang sama. Maknanya dari rumah dia tak nak keluar rumah, dekat masjid sana pun dia tak nak masuk. Bukan dia tak nak, maksud tak boleh. Jadi satu kesukaran untuk mereka bawa jenazah masuk untuk disolatkan ke dalam masjid tu. Jadi bila keadaan dah jadi macam ni, dikatakan yang jenazah tu terpaksa disolatkan di luar masjid untuk meneruskan proses pengebumian ni. Kalau korang nak tahu, masa sampai ke tanah perkuburan memanglah jenazah tu berat. Tapi bila nak buat turun, alhamdulillah lah, bila sampai ke tanah perkuburan makin ramailah yang membantu. Jadinya bila sampai nak bawa daripada van tu ke tapak kepada tempat dia tu, berat dia tu macam berganda tau, daripada 14 orang angkat tadi, berganda seolah-olah macam terpaksa ditolak pun ada. Kalau ikutkan, kalau kenderaan boleh bawa, rasanya diorang lebih memilih untuk bawa kenderaan terus ke tempat tu ditanam. Tapi itulah, kena orang kata diselangi dengan bacaan-bacaan supaya dipermudahkan. Masa tu kita mohon apa yang patut untuk dipermudahkan, sebab diorang ada basic diorang, alhamdulillah diorang dibantu oleh Allah. Jadi diorang pun boleh bawa jenazah tu ke tempat dia. Okey, semasa nak kebumikan arwah ni, masa nak masukkan arwah ni ke liang lahat, korang bayangkanlah, liang lahat tu jadi macam mengecik tau. Macam mana cakap, macam keranda arwah ni tak dapat nak masuk. Bila tak dapat nak masuk, dia orang pun jadi terfikir apa perlu dia buat. Apa yang perlu dia buat, biasanya basic dia orang akan cuba untuk cangkul balik tanah tu, untuk luaskan tanah tu. Dia orang cangkul tanah tu sekali, dia orang cuba masuk lagi, tak lepas juga. Dia orang cuba cangkul kali kedua, cuba masuk lagi, tak lepas juga. Tapi masa berlalu dan keadaan jenazah yang macam tu, jadi dia orang tak boleh lah nak duduk seharian kat situ semata-mata untuk buka lubang tapi tak lepas kan. Jadi nak atau tak, dia orang pun masukkan juga keranda, dan dia orang cuba untuk orang kata pijak keranda tu, sebab keranda tu jadi tergantung. Macam mana tergantung gambaran dia, maknanya keranda tu tak sampai ke bawah, tak juga ke atas. Maknanya muat-muat, tapi yang dipaksa-paksa, yang tergantung di tengah-tengah. Jadinya bila dimasukkan tanah semua, dia orang cuba hentak-hentak tau pada keranda tu, hentak supaya turun. Sepatutnya mudahlah turun sebab dia orang dah buka tadi kan, dah cangkul-cangkul kan. Tapi tetap juga tersangkut. Maksudnya macam mana nak buat ni? Jadi nak atau tak, atas nasihat daripada orang kat situ lah kan. Jadi dia orang pun tetap teruskan juga kebumikan dalam keadaan tersebut. Dia orang pun orang kata selesaikan juga benda tu. Jadinya pemandu jenazah ni kata alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar selepas tu. Sebab kalau kita nak paksa-paksa untuk orang kata paksa juga turun, dia punya penutup keranda tu dah pecah. Bila dah pecah macam tak boleh nak buat apa dah. Jadi selesaikan juga. Selesaikan, kumingkan juga, alhamdulillah selesai. Lepas tu bila nak balik, masa nak balik, nak keluar macam diorang semua. Jadi pemandu van jenazah ni takkanlah dah siap tu nak balik, tak tunggu yang lain-lain. Jadi kita beradab lah kan. Bila beradab, kita tunggulah sama-sama dengan orang masjid ke apa semua kan. Jadi dia pun beransur. Bila dia beransur tu, macam ada satu bunyi tau minta tolong. Macam mana minta tolong, bunyi yang menangis, yang tak nak duduk kat situ tau. Macam tu, lebih kurang macam tu, tak pasti. Tapi bila nak tak nak kena, tak payah palingkan badan, pergi juga. Sebab sebenarnya orang kampung ni dah kenal dengan arwah ni.
Arwah ni dikatakan sebenarnya memasang susuk pada seluruh tubuh dia. Dia mengamalkan ilmu hitam dan dia mengambil pendamping kadang untuk kekal cantik. Dalam masa yang sama juga korang difahamkan bahawa arwah ni juga ada membela pelesit. Akak biasa dengar perkataan pelesit, tapi akak tak pasti macam mana bentuknya. Tapi yang akak tahu, pelesit ni sifat dia memang suka misap darah orang. Macam tu, dia suka menggigit. Mungkin gigitan-gigitan yang dilalui oleh Kak Munah dengan pembantu dia tadi, itu adalah hasil daripada pelesit yang mungkin marah sebab ambil tuan dia kan. Tadi akak ada cakap kan bahawa Kak Munah ni dengan pembantu dia ada merasa sakit di bahagian badan. Masa Kak Munah tu dah balik, dah selesai semua, dah sampai rumah, dia dengan pembantu dia nak mandi. Alangkah terkejutnya diorang bila diorang tengok pada badan diorang memang ada kesan-kesan lebam, seolah-olah digigit oleh sesuatu. Memang apa yang diorang lalui dekat situ memang betul lah, seolah-olah macam orang kata, kalau orang-orang share lah kan, digigit pelesit. Korang memang ia menjadi satu pengalaman yang menyeramkan bagi Kak Munah sendiri dan pembantu dia, sampai kan pembantu dia memang dah tak nak dah lalui benda macam ni untuk kali yang keseterusnya. Jadinya selepas pada kejadian tu, dikatakan kawasan kampung tu jadi satu cerita, orang kata kejadian tergempar bila orang setempat dekat daerah tu mengalami situasi yang menyeramkan, mistik. Sebab dikatakan wajah, orang kata lembaga yang menyerupai dengan arwah ni berada di kawasan tersebut, di kawasan sawah tersebut, yang sentiasa kelihatan menuju ke perkuburan tersebut ulang-alik. Itulah dia duduk pergi dari rumah, pergi ke kubur, dari kubur balik ke rumah macam tu, sehingga mengganggu penduduk-penduduk kat kawasan tu. Dan dikatakan bahawa benda yang menyeramkan ni berlaku sehingga hari ini. Maksudnya lembaga wanita tua tersebut yang menyerupai dengan arwah tadi tu sentiasa ada. Jadi yang korang dimaklumkan juga oleh subscriber ni, kisah ni dikongsi bukan sekadar untuk hiburan, tapi untuk renungan kita bersama. Kenapa? Sebab arwah ni dikatakan mempunyai satu sikap yang orang kata sikap yang sombong tau. Macam mana akak cakap sombong? Akak tak sebut nama sesiapa pun, jadi akak tak mengaibkan sesiapa. Jadi untuk arwah ni, dia tak mengimarahkan surau atau masjid di kawasan dia. Dia lebih gemar mengimarahkan surau atau masjid di kawasan orang lain. Jadi dia juga tak, orang kata, menjaga silaturahim di dalam kawasan dia. Jadi bila jadi keadaan macam ni, itu yang jadi orang kampung tak tahu, jadi orang kampung tak alert, tak ambil tahu, tak nak ambil tahu. Jadi pengajaran dia dekat kita sebagai umat Islam ni kena jaga silaturahim sesama kita. Kita juga kena jaga, kalau boleh lah, kena mengimarahkan kawasan-kawasan masjid atau surau kita, supaya bila terjadi kepada kita atau kita lalui saat macam ni, orang-orang di sekeliling kita akan peka kepada kita untuk memudahkan setiap urusan. Jadi setakat ini sahaja cerita akak dan perkongsian akak dari subscriber tersebut. Akak harap sama-samalah kita belajar, dan korang terima kasih kerana dengar daripada awal sampai habis. Bye. Assalamualaikum.